Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita akan memperincikan keterangan ayat yang ke-56, nota bercetak muka surat nombor 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. Ayat 56, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika, demikianlah caranya kami, iaitu Allah, mengukuhkan kedudukan Yusuf di bumi Mesir. Ayat ini kalau tuan-tuan lihat pada tafsiran muka surat yang ke-43, bagaimana Allah Ta'ala boleh memberikan Nabi Yusuf ini kedudukan yang tinggi, dia menjadi orang kepercayaan raja. Jawapannya adalah setelah Nabi Allah Yusuf melalui pelbagai dugaan yang besar. Seperti mana yang kita dapat pelajari, ayat ini mengajar kepada kita, apapun terjadi, apapun dugaan, kita kena bertakwa dan kita kena sabar dengan dugaan yang Allah timpakan kepada kita, seperti mana yang telah berlaku kepada Nabi Allah Yusuf. Akhirnya dugaan yang ditempuh oleh Nabi Allah Yusuf itu dengan penuh kesabaran, Allah memberikan kepada beliau kedudukan di bumi Mesir. Nabi Allah Yusuf ini dia bebas tinggal di negeri Mesir di mana sahaja yang dia sukai, sebab raja telah memberikan kepadanya kedudukan yang tinggi. Allah kata, apa yang Nabi Allah Yusuf itu terima, apa yang dia dapat itu sebenarnya adalah limpahan rahmat kami kepada sesiapa yang kami kehendaki. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Nabi Allah Yusuf ini merupakan salah satu daripada manusia yang Allah mengkehendaki baginda alaihi salam dilimpahkan rahmat kepada baginda alaihi salam. Dan Allah mengatakan, kami tidak akan mensia-siakan pahala orang yang berbuat kebaikan, iaitu al-muhsinin. Baik, ayat ini tuan-tuan boleh baca pada tafsirannya. Apa maksud al-muhsinin? Al-muhsinin, kalau kita baca terjemahan, maknanya adalah orang yang berbuat kebaikan. Kalau kita baca dekat tafsiran, ada dua makna al-muhsinin. Makna yang pertama, dia dikaitkan dengan sifat al-ihsan. So Nabi Allah Yusuf ini kehidupannya sentiasa dia merasakan wujudnya Allah, hadirnya Allah dalam kehidupan beliau. Dia panggil al-muhsinin, iaitu sifat ihsan. Makna yang kedua, ihsan ini adalah Nabi Allah Yusuf dia telah sabar menerima segala dugaan yang Allah telah berikan kepadanya. Itu juga termasuk di kalangan orang yang baik. Orang yang baik ni orang yang boleh terima apa ketentuan Allah, apa takdir Allah.
Bukan sekadar boleh menerima, tetapi mereka sabar dalam menghadapi pelbagai dugaan. Itulah dipanggil juga pada istilah al-muhsinin. Dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan lagi. Ayat yang Allah kata wala nudhi'u ajral muhsinin, Allah mengatakan Allah tidak akan mensia-siakan pahala orang yang buat kebaikan. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ayat ini merupakan kesaksian dari Allah bahawa Nabi Allah Yusuf itu termasuk di kalangan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi daripada kisah ini kita dapati Nabi Allah Yusuf ini banyak sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mulia yang boleh kita belajar. Antaranya adalah al-muhsinin. Daripada ayat ini ada 3 pengajaran yang dapat saya nukilkan. Nombor 1, kita dapat belajar Allah akan memberikan kedudukan kepada orang yang salih jika niat mereka itu juga adalah salih. Kita tahu Nabi Allah Yusuf, dia menggunakan kepakarannya, menggunakan tafsiran mimpi yang Allah beri kepada dia adalah untuk apa? Adalah untuk kepentingan bumi Mesir, adalah untuk kepentingan rakyat Mesir. Jadi apa yang Nabi Allah Yusuf lakukan itu niatnya benar, orangnya baik, maka Allah akan memberikan kedudukan kepada orang-orang yang baik kalau niat mereka baik. Pelajaran yang kedua, rahmat dari Allah itulah sebenarnya merupakan faktor utama Nabi Allah Yusuf mendapat kedudukan. Jadi apa yang kita pelajari pada pagi ini, sejauh mana kedudukan kita, kejayaan kita, semuanya itu sebenarnya di sebalik itu adanya apa? Adanya rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan disebabkan rahmat Allah, kalau bukan disebabkan Allah Ta'ala yang mengukuhkan keimanan Nabi Allah Yusuf, maka Nabi Allah Yusuf mustahil akan dapat mengecapi kedudukan yang besar di bumi Mesir. Pelajaran yang ketiga, Allah bagi tahu kepada kita Allah tidak akan pernah mensia-siakan orang yang berbuat kebaikan. Kalau kita buat baik pada manusia, kita sabar dugaan dari Allah Azza wa Jalla, tunaikan apa Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang, Allah janji Allah tidak akan mensia-siakan ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Walaupun manusia tidak mengucapkan terima kasih kepada kita, walaupun manusia tidak hargai kita buat, tetapi dalam ayat ini Allah bagi tahu Allah akan menghargai kita, Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang al-muhsinin. Yang keempat tu saya memang kosongkan. Tuan-tuan kalau ada sudut pandang yang lain, tuan-tuan boleh masuklah pada pelajaran yang keempat. Saja saya kosongkan. Kita tengok kepada ayat yang ke-57. Apa yang Allah nak beritahu lagi kepada kita? Kita baca ayatnya, muka surat nombor 46. Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu. Wa kanu yattaqun. Ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan dan sesungguhnya ajrun, ganjaran akhirat lebih khairun, lebih baik, lilladzina amanu, bagi sesiapa yang dia beriman, wa kanu yattaqun, dan dia itu sentiasa bertakwa. Ayat ini
Kalau kita kaitkan dengan ayat 56, ayat 57 ini seperti memperincikan al-muhsinin dalam ayat sebelumnya apa? Antaranya mesti beriman, amanu. Yang kedua adalah yattaqun, bertakwa. Okey, ayat ini juga kalau kita tengok ayat ni, Allah kata beriman, lepas tu Allah kata bertakwa. So macam mana nak bezakan dia? Iman, lepas tu bertakwa. Kata para ulama, apabila jumpa ayat tu sebut beriman, maknanya dia dikaitkan dengan amalan hati. Iman ni adalah kepercayaan yang yakin. Maka kalau sebut iman dekat sini, maknanya adalah beriman kepada 6 rukun iman dah. Tapi dimasukkan bertakwa tu apa? Bertakwa itu dia merujuk kepada tindakan, ataupun kita kata bertakwa ini merujuk kepada perbuatan zahir. Kalau iman perkara dalam hati, tetapi takwa di sini adalah tindakan. Iman dalam hati itu ditunjukkan dengan bentuk amal-amal salih. Seolah-olah kalau kita kata contoh, beriman kepada hari kiamat, okey, itu baru amanu. Tetapi bertakwa tu apa? Bertakwa itu adalah dia buat sesuatu, dia kerjakan mana-mana amal kerana dia percaya hari akhirat itu nanti adanya syurga dan adanya neraka. Itu dikaitkan dengan takwa. Secara tak langsung ayat ini kalau dikaitkan dengan ayat nombor 56, Allah nak beritahu kepada Nabi Allah Yusuf dan kita semua, apa yang Nabi Allah Yusuf dapat kedudukan di Mesir itu, ia tidak senilai, dia tidak sebanding dengan ganjaran yang Allah nak beri nanti di hari akhirat. Okey, ulasan yang lebih lanjut tuan-tuan boleh baca dalam tafsiran ayat, dalam tafsir Al-Munir. Ganjaran akhirat di sini kata Dr. Wahbah adalah merujuk kepada kenikmatan di dalam syurga. Semua orang sedia maklum, dapat ganjaran dalam syurga itu lebih baik, lebih banyak daripada dunia dan seisinya. Tuan-tuan ada jawatan apa pun kat muka bumi ni, besar mana pun kuasa yang ada, dia tidak boleh menandingi ganjaran yang Allah akan beri di dalam syurga. Lepas itu Dr. Wahbah membuat kesimpulan. Sebab ayat 56 cerita tentang kita tentang nikmat dunia dapat kuasa. Ayat nombor 57, nikmat di hari akhirat yang Allah nak bagi kepada Nabi Allah Yusuf. Maknanya Nabi Allah Yusuf ni dia dapat 2 nikmat, betul tak? Dekat dunia dia seorang yang sukses, dia ada kedudukan, kepandaian, dia ada ketampanan. Tetapi di hari akhirat pun dia pun dapat lagi ganjaran. Maka kata Dr. Wahbah, kalau kita gabungkan ayat 56 dan 57, sesiapa sahaja yang Allah berikan kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat, ia telah mendapat anugerah yang sangat banyak dan yang sempurna. Sebab ada orang dekat dunia dia tidaklah termasuk orang yang kita kata berjaya, tapi dia berjaya di hari akhirat. Ada orang dunianya itu dia berjaya, akhiratnya dia gagal. Tapi ada manusia dunia dia berjaya, dunia dia senang, akhirat pun dia senang. So kita nak yang ketiga tu. Jadi apa pengajaran yang kita dapat belajar? Ayat ini memberikan kita petunjuk ganjaran di akhirat itu lebih baik daripada ganjaran yang kita terima di dunia. Mungkin jawatan yang kita ada itu, tenaga yang kita beri dekat dunia itu, mungkin dia tidak setimpal dengan apa yang kita telah lakukan. Tetapi ingat, Allah akan bagi ganjaran di hari akhirat lebih baik daripada
apa yang kita terima. Walaupun kita tidak ada nama dekat dunia, tetapi Allah janjikan ganjaran di akhirat. Okey, nombor 2. Pelajaran nombor 2, kita dapat belajar dekat sini, Nabi Allah Yusuf alaihi salam seorang yang beriman dan termasuk dalam orang yang bertakwa. Okey, sebelum kita lanjutkan ayat 58, mari sama-sama kita melihat apakah tindakan yang kita boleh ambil berdasarkan ayat 56 dan ayat nombor 57. Okay. Berdasarkan pengajaran yang kita pelajari tadi, tindakan pertama, apa pun kita buat, utamakanlah balasan di hari akhirat berbanding mendapat balasan di dunia. Tindakan yang kedua, kita kena mengukuhkan keimanan kita terhadap 6 rukun iman. Lepas tu kita kena menambahkan ketakwaan kita, iaitu buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Saya ada nukilkan satu ayat ya, surah Sad ayat 39 dan 40 ni. Ini ayat ni tentang Nabi Allah Sulaiman. Kita yang baca Quran sedia maklum, Nabi Allah Sulaiman ni adalah di antara seorang manusia yang dekat dunia Allah bagi dia kuasa yang sangat luas. Dia boleh mendengar suara haiwan, hamba-hamba dia, tentera dia daripada jin, daripada burung. Tetapi hebat macam mana pun Sulaiman dekat dunia, Allah meninggalkan pesanan kepada baginda alaihi salam, seperti ayat nombor 39 dan ayat nombor 40 di dalam surah Sad. Jadi kita nak jadi macam Nabi Yusuf, kita nak jadi macam Nabi Sulaiman. Dekat dunia pun berjaya, di akhirat pun kita nak dapat lebih lagi berjaya. Kalau baca dekat ayat nombor 40, Allah pesan kepada Nabi Sulaiman apa? Allah mengatakan, wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Allah kata, dan sesungguhnya Nabi Sulaiman itu mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Jadi inilah yang dapat kita pelajari pada ayat yang ke-56 dan ayat nombor 57. Boleh kita teruskan ayat nombor 58? Kita ada lagi dalam 3 minit. Okay, kita masuk kepada adegan yang kedua, masih lagi babak yang keempat. Okay, ayat 54 ni Allah potong ceritanya. Maksudnya Nabi Allah Yusuf ni, dia telah menguruskan bumi Mesir ini selama berapa tahun? Selama 14 tahun. Sekarang ayat 58 Allah cerita masuk tahun ke-7. Masuk tahun yang macam tahun ke-8 no? Ke-9. Sebab 7 tahun pertama kan bumi Mesir subur. So Nabi Allah Yusuf telah jalankan tanggungjawab dia, jaga perbendaraan Mesir. Maka bermula ayat nombor 58, bumi Arab ketika itu telah mengalami musim kemarau, dan musim kemarau itu juga telah menimpa kepada bumi Syam yang berada di sekeliling Mesir itu. Jadi kita baca ayat nombor 58, wa jaa ikhwatu Yusuf فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. Okay. Dan telah datang saudara-saudara Yusuf. Okay. Saudara-saudara Yusuf ni siapa dia? 10 abang-abangnya yang pernah memasukkan dia di dalam perigi. Apa yang Yusuf buat? Lalu mereka yang 10 ini jumpa Yusuf. Allah kata Yusuf kenal abang-abangnya.
sedangkan mereka tidak kenal Nabi Allah Yusuf. Kenapa tak kenal? Bukankah itu adik-beradiknya? Kerana kita tengok pengajaran dia. Ayat ni mudah faham. Kita dapat pelajaran nombor 1. Perubahan fizikal, perubahan rupa boleh berubah apabila meningkat dewasa. Setuju? Masa kita kecil-kecil dulu sekolah rendah, jumpa kawan kita yang dah berpuluh tahun, kita pun kadang tak kenal dia. Mungkin dulu dia kurus, dia dah bertambah gemuk, mukanya dah berjambang ke, dah jadi cabi ke, contoh. Berubah. Kalau kita tak interview dulu sekolah mana, duduk mana, mungkin kita tak kenal dia. Macam itulah yang berlaku kepada abang-abang, kepada Nabi Allah Yusuf. Kerana abang-abangnya dewasa dah masa buang Yusuf tu. Jadi kalau orang yang dah sudah dewasa, perubahan diri tu mungkin tak banyak. Mungkin pada saiz dulu dia kurus, dia gemuk, mungkin gemuk dia kurus. Tapi Nabi Allah Yusuf masih kecil. Maka berpuluh-puluh tahun itu, maka perubahannya sudah semakin banyak. Dan tentulah mereka tak kenal. Sebab apa? Mereka ingat Yusuf kan dibuang dulu dalam perigi. Takkanlah pembesar Mesir ini adalah adik yang mereka buang dulu dalam perigi. Pelajaran nombor 2 daripada ayat ini, kita mendapati kejayaan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam menguruskan hasil bumi Mesir. Kenapa? Ingat tak? Dia minta jawatan nak jaga apa? Ekonomi bumi Mesir. Ingat lagi yang dia katakan 7 tahun ni kena tanam, jangan tidak tanam sebarang tanaman. Dan pada tahun 7 tahun yang berikutnya itu terbukti bahawa musim kemarau telah melanda. Maka bumi Palestin juga datang memohon bantuan kepada bumi Mesir. Tapi macam mana mereka berniaga, macam mana mereka nak dapatkan bekalan, kita kena sambung keesokan harinya. Apa yang Nabi Allah Yusuf buat kepada saudara-saudaranya? Adakah beliau mengambil tindakan berdendam? Adakah beliau tidak memberikan stok makanan kepada saudara-saudaranya? Kita bincang insya-Allah esok pagi, ayat yang ke-59. Kita sudahi pengisian ringkas kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.